Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita, kitab Sakaratul Maut setelah 2 bulan tak bersama dengan tuan-tuan. InsyaAllah habis hari ini, tahun depan pula. 28 hari bulan ni saya bertolak pergi umrah, balik 23 hari bulan Disember, sebulan duduk sana. Siapa nak duduk sebulan, jom lah. Ada package sebulan, duduk di Sofwah Tower. Dalam dekat 10 lah, 10,000. Duduk sebulan, ada program belajar bahasa Arab. Bukan buat umrah sajalah. Jadi bolehlah Arab Ami. Boleh belajar sana insyaAllah. Kita sambung muka surat 41, tak silap saya, yang saya tanda ni 18 hari bulan 8. Betul lah? Siapa yang ada kitab? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kita tengok ayat Quran ini, surah Yusuf ayat 12, ayat yang ke-84, surah yang ke-12. Wattawalla anhum wa qala ya asafa qala Yusufa wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan Yakub berpaling dari mereka, yakni anak-anak seraya berkata. Anak Nabi Yakub ni ada 12 orang, setengah kata. Ada setengah kata 13 orang. Dalam mak yang berbeza. Dan satu mak ialah Yusuf dengan Bunyamin. Aduhai duka citaku kepada Yusuf, dan kedua matanya menjadi memutih kerana kesedihan. Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Nabi Yakub ni adalah orang yang cukup penyabar. Kalau tuan-tuan tak percaya, bagilah nama anak Yakub. Penyabar, tuan-tuan. Dan kisah Al-Quran ini menceritakan ketika Nabi Yusuf dibuang di dalam telaga, dalam perigi. Dan dikatakan bahawa Nabi Yusuf dibunuh, dimakan oleh serigala. Maka Nabi Yakub ni, tuan-tuan, dia tak marah ke anak dia. Apa yang dia buat? Dia menahan kesabaran tu, dia menangis. Sehingga buta matanya. Tu hebatnya Nabi Yakub, seorang yang penyabar, Yakub. Umar langsung menangis dan suaranya terputus. Dia mencerita tentang Umar Al-Khattab. Yang saya sebut, Sayyidina Umar ni disebut sebagai 3 gelaran. Pertama, Al-Faruq. Al-Faruq ini membezakan di antara benar dan salah. Kalau benda tu tak betul, tuan-tuan, Umar ni orang yang cukup tegas. Yang kedua apa? Yang kedua, pendahulu wahyu. Apa kata Sayyidina Umar kepada Nabi SAW? Selepas itu wahyu turun seiring dengan pendapat Sayyidina Umar. Hebatnya Sayyidina Umar. Sebab itulah Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, maka Umarlah orangnya. Itu hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga disebut sebagai Syahid Mihrab. Ni kita nak cerita ni. Sayyidina Umar ini, ketika mana dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tengok Sayyidina Umar. Umar langsung menangis dan suaranya terputus-putus. Daripada membaca surah Yusuf dengan seketika. Ketika dia baca ayat ni lah. Para makmum yang ada di belakangnya juga ikut menangis. Ni Sayyidina Umar ni dia faham. Kita imam menangis, kita di belakang duk kata apa? Kau ajaknya Pak Imam, awak baca panjang sangat. Sedangkan imam duk menangis, duk menghayati ayat Quran tu. Kan? Kita tak faham. Walaupun tak faham, tuan-tuan, layan aja. Kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, tengok Imam Sudais kan, menangis, layan aja. Alirkan air mata. Sebab apa, tuan-tuan? Air mata tu memadamkan api neraka kita. Saya pernah bulan Ramadan. Sebab tu saya kalau Ramadan, saya tak nak pergi Mekah. Pernah saya bawa jemaah. Bawa dalam 20 orang. Ambil 10 Ramadan terakhir, dia orang nak raya di sana. Kita melayan kan. Rupanya 10 malam terakhir, solat tarawih saja, 1 jam. 1 jam, 1 juzuk. Habis lebih kurang dalam pukul 11. Pukul 12 datang semula untuk solat tahajud bersama Imam Sudais. Solat tahajud juga 1 jam setengah.
Layanlah kan. Pukul 12 tu dah lah habis pukul 11. Pergi pula pukul 12. Tuan-tuan bayanglah satu rakaat dekat-dekat. Aduh, tak tahu lah tuan-tuan. Mula-mula tangan macam ni tuan-tuan. Lepas tu macam tu. Lepas tu macam tu. Lepas tu turun. Lepas tu duduk. Wajaknya Pak Imam ni bila punya lengah lah. Allah yang tak tahan tu. Ni. Kunut saja setengah jam. Walau macam ni lah tuan-tuan. Lepas tu hang baca doa bacalah. Aku tak larat angkat tangan. Yang tak tahan ni tuan-tuan. Ada jemaah saya. Kan dia mayang di Masjid Haram. Dia tak kira lelaki perempuan. Perempuan di belakang lah. Ada seorang makcik tu letih tuan-tuan. Dia sujud-sujud. Tak terangkat dah tuan-tuan. Tidur terus dalam sujud tu. Kami bagi salam semua. Saya suruh isteri saya kejut lah. Kejut makcik. Dia pun jaga. Allah tertidur. Macam mana? Alhamdulillah jumpa Nabi SAW. Letih tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni Sayyidina Umar ni baca ayat ni menangis. Sahabat menangis sebab faham. Kita tak faham. Tak faham pun tak apa. Layan aja. Sebab apa? Air mata tu memadam api neraka kita. Ketika Umar tuan-tuan menangis tatkala Umar rokok ni. Datanglah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia bukan orang Islam lah. Majusi. Majusi menyembah api. Bukan menyembah berhala. Menyembah api. Dan terus menikamnya dengan sebuah pisau sebanyak 3 kali tikaman. Tengah duk rokok tu. Tikam. Sedap. Memang sedap tikam lah. Kan orang tak nampak. Kita tikam. Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni seorang sahabat Nabi yang kaya lah. Kalau sebut Abdul Rahman bin Auf. Terus maju ke hadapan. Menggantikan Umar bin Al-Khattab menjadi imam salat. Bukan dia pergi pegang Umar. Tentu tengok ini kaedah menukar imam. Sebab tu orang yang di belakang ni, makmum ni, duduk di belakang imam kena tahu macam mana pertukaran. Pernah viral baru ni ada seorang imam. Dia baca batuk. Dia baca tersekat. Bila tersekat tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia langkah ke belakang. Terus yang depan ni sambung. Ni makmum hebat lah. Ini kadang-kadang yang duduk belakang tu pakai serban tapi tak tahu apa. Kan? Maksud dia bila imam ni langkah, dia terus sambung. Sambung ayat yang sama. Lagi sedap suara dia. Ni yang kita nak tuan-tuan. Jangan jadi berlaku di Kulim. Ada satu Kulim tu saya pergi ceramah. Imam ni solat subuh. Solat subuh dia rokok-rokok tuan-tuan. Rakaat yang kedua terkentut. Rakaat pertama terkentut. Bila terkentut, dia bangun-bangun. Kan semua duduk sujud. Dia pun kata Allahu Akbar. Dia pun duduk angkat-angkat. Dia tengok imam duduk berdiri. Menghala kat dia orang. Semua pakat terkejut. Macam mana nak buat ni kan? Maksud dia makmum ni kena tahu tuan-tuan. Imam ni betul lah kan. Dia bangun. Dia pun kata Allahu Akbar. Kalau dia tak kata Allahu Akbar, dia orang duduk sujud lagi lah. Jadi dia pun bangun-bangun dia batal. Allahu Akbar. Dia pun duduk antara duduk sujud lah. Bila duduk, jadi dia pun buang mikrofon. Dia pun terus letak. Dia pun tunjuk yang belakang tu. Kamu imam. Betul tak kaedah tu? Betul lah. Apa yang buat ni makmum ni, dia buat macam mana? Dia merangkak. Dia merangkak pergi depan, pergi ambil mikrofon, sangkut. Lepas tu naik. Allahu Akbar. Betul tak? Tak betul. Terus imam ni kata, selalunya orang boleh melangkah ni, langkah ke depan. Boleh bergerak dalam 3 rukun fi'ali. Lebih batal. Kamu ni bukan bergerak 3 rukun fi'li. Kamu merangkak macam rimau, dia kata. Batal ni. Terus dia kali. Itu nak buat macam mana abad imam? Ini kaedah tuan-tuan tak faham. Jadi apa yang patut buat? Dia berdiri dulu. Allahu Akbar. Kemudian dia langkah ke depan lah. Langkah untuk gantikan imam. Itu kaedah dia. Kita kena faham tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Cuba tengok. Abdul Rahman bin Auf ni. Terus dia langkah ke depan menggantikan Umar bin Al-Khattab menjadi imam salat. Kan? Ketika Umar membaca, ketika Umar hanya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika tikam. Kemudian dia tersungkur di hadapan mihrab sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah ulama kata dia mati di depan tu. Setengah ulama kata dibawa balik. Diceritakan dibawa balik. Abdul Rahman bin Auf terus maju ke depan menggantikan Umar bin Al-Khattab menjadi imam salat dan menyempurnakan rakaat kedua dari solat subuh tersebut. Dia sempurnakan, tuan-tuan. Tengok apa? Kerana solat itu wajib.
Jangan kita berhenti pula. Terus. Dia ganti. Suaranya pun ketika itu terputus-putus kerana tangisan. Ni Abdul Rahman ni jadi imam. Sambung tu menangis. Kerana apa? Sebab dia mengetahui bahawa Amir Mukminin yang tercinta bakal meninggalkan kehidupan dunia ini. Ni dia tahu ni. Sayyidina Umar yang kena tikam tu akan matilah. Sayang dia kepada Sayyidina Umar ni. Sayang di antara para sahabat. Itu sebab kita ni tuan-tuan datanglah majlis ilmu ni, lahirkan cinta di antara kita. Kalau ada di kalangan kita tak datang, kita akan rasa, ya sahabat itu kenapa tak datang ni kan? Lalu datang. Kan? Kena tanya. Sebab apa? Ada ikatan hati. Ni sahabat ni, bila dia nak jadi imam menangis Abdul Rahman bin Auf. Kerana apa? Dia tahulah Sayyidina Umar akan meninggal mati lah. Sebab tu kita ni tuan-tuan nak lahir ni. Rasa sayang di antara kita. Sebab Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang ni akan bangun dengan siapa yang dia suka. Tuan-tuan. Tuan-tuan cinta Nabi. Kita akan bangun dengan Nabi. Tapi Nabi dah tak ada. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Maka kita sayang pada ulama-ulama. Kan? Jadi ulama. Kita sayang. Ulama bukan nak ada selalu. Tapi orang yang cinta ulama, kita sayang dengan dia. Kita akan bangun dengan dia esok di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, cuba tengok. Abdul Rahman ni tuan-tuan menangis dia. Kerana apa? Kerana dia tahulah Amir Mukminin ni akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Sedangkan Abu Lu'lu'ah langsung melarikan diri sambil menikam siapa sahaja yang berani menangkapnya. Jadi ada para sahabat ni tuan-tuan pergi kejar Abu Lu'lu'ah ni untuk menangkap dia. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia tikam siapa saja. Sedangkan dia menikam 13 orang lelaki sebagai mangsa akibat amukannya itu. Dia tikam lagi 13 orang. 7 daripadanya disahkan mati. Maksud dia 7 campur Sayyidina Umar, 8 orang syahid. Manakala 6 orang lagi dalam keadaan luka parah. Ada sahabat yang luka parah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Abu Lu'lu'ah ini tuan-tuan. Setelah tubuh Umar bin Al-Khattab dibawa ke rumahnya. Ni tengok. Ada pendapat kata dia tak meninggal di situ. Dibawa balik. Dan dibaringkan di katilnya. Letak di atas katil tu. Datanglah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan-tuan ialah sepupu Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib ialah saudara kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Yakni Nabi ialah sepupu lah. Abdullah bin Abbas ataupun Ibn Abbas ataupun Ibnu Abbas menghampirinya sambil berkata. Tuan-tuan tengok, Ibnu Abbas ni di antara orang yang banyak mencerita tentang peribadi Nabi. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi, yang meriwayatkan tentang hadis Nabi, tentang Nabi, banyak budak-budak. Di antaranya, Ibnu Abbas. Kemudian, Ibnu Abu Bakr, Abdullah bin Abu Bakr. Di antaranya, Anas bin Malik. Di antaranya lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaid bin Harisah dia meninggal tuan-tuan dalam peperangan Mu'tah. Dia di antara juga yang banyak mencerita tentang Nabi. Kan? Di antaranya Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair yang menceritakan tentang peribadi Nabi. Nabi kenin dia macam mana, dia pakai celak bila. Semua yang cerita tu budak-budak. Sebab mereka duduk dengan Nabi SAW. Termasuk dengan Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas. Yang kuburnya, jenazahnya ada di Taif. Ibnu Abbas menghampiri sambil berkata, Assalamualaikum wahai Amir Mukminin. Sebab tu kita ziarah orang yang sakit, bagi salam tu sebagai doa kepada dia. Kalau tak nak doa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa 3. Assalamualaikum, minta sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi, minta rahmat. Wabarakatuh, minta berkat. Kalau kita malas nak doa. Tapi kalau kita doa, Allahumma rabban nas mushibal ba' ishfi wa anta syafi. La shifa'u illa shifa'uka la yughadiru saqama. Kemudian pegang kepala dia tu usap. Itu ziarah orang sakit lah. Kalau tak tahu, bagi salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa 3 lah. Selamat, rahmat, berkat. Macam ni lah. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, dia bagi salam. Assalamualaikum wahai Amir Mukminin. Lantas Umar memotong. Umar potong ucapan apa salam tadi. Aku bukan lagi Amir Mukminin. Aku bukan lagi lah khalifah dah. Bermula sekarang aku telah menjadi penghuni akhirat. Dia kata aku nak mati dah. Aku nak pergi ke akhirat.
Sebab tu tuan-tuan, siapa yang umur 50 tak rasa lagi, tak tahulah. Kadang-kadang, kan, bila umur 50 ni, ada orang sakit, dia tak mati. Ada orang tuan-tuan, tak sakit pun mati. Ada orang mati bukan aksiden. Ada orang tuan-tuan makan ubat punya lama, tapi tak mati. Ada orang tak makan ubat, meninggal. Sebab tu bila kita dah umur ni, 50 ni kadang-kadang renung, tuan-tuan kena renung. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Mati ni macam mana? Kena renung juga. Jangan duk, tak nampak langsung kematian. Sebab kita ada penghujung. Kadang-kadang termenung, tuan-tuan tak termenung, kadang-kadang tidur tu, nak mati rupanya tu. Kadang-kadang dia datang tu. Nak bawa apa, nak jumpa dengan Allah ni. Orang yang datang macam tu juga. Sebab tu bila datang macam tu, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang taubat. Jadi bila datang tu, astaghfirullahalazim, kalau ada dosa, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Terus kita renung balik. Sebab kita akan sampai penghujungnya. Kan? Tapi kalau tak ada langsung kan, Allah, tak ada apa lah, melambat lagi, tak sakit apa-apa. Baru ni pergi cek apa hospital, okey pun, duk okey. Banyak hak okey tu mati. Saya ingat tuan-tuan, di Taman Koskam dekat Penang tu, ada satu taman saya duduk mengajar tuan. Hujung ni pengarah custom, hujung juga pengarah. Pengarah tak ngam. Dia orang pencen pun duk tak ngam juga. Kan? Yang sana tu bila saya jumpa, yang sini kutu. Dia kata tu pengarah. Dia kata, kenciman ni, darah tinggi semua ada. Dia nunggu aku, dia kata sihat apa tak ada. Yang ni. Kita jumpa sana kutu pula. Sihat dia, nampak dia sihat dia kata. Tak tentu. Rupanya tuan-tuan, yang sana sakit tu tak mati. Yang ni jogging ni tuan-tuan, jogging tiap-tiap pagi lepas subuh jogging. Lepas jogging berhenti roti canai, kena 3 biji 2 biji. Dia mati kat roti canai tu. Rupanya yang sihat ni mati dulu, yang sakit tu tak mati. Tapi lah mati dah tuan-tuan, mati jugalah. Mati dah. Nak cerita kata mati ni tuan-tuan bukan maksud dia sakit. Mati bukan maksud dia tua. Mati bukan maksud dia aksiden. Mati sampai masa Tuhan ajar. Yang takut ni bukan mati tu. Apa kita nak bawa ni? Sebab tu bila teringat, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunlah dosaku, jangan tinggal. Ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah. Sebab amalan kita belum tentu kita boleh masuk syurga. Tapi dengan taubat kita, Allah ampun dosa kita. Sebab tu tuan-tuan tengok sini. Dia kata apa? Aku bukan lagi Amir Mukminin. Aku ni nak pergi akhirat dah. Tengok. Orang yang nak pergi akhirat ni, orang yang beriman, dia rasa seronok. Seronok tuan-tuan. Rasa, Allah macam saya dah. Ada kuliah tuan-tuan di USJ. Seronok nak datang. Nak jumpa tuan-tuan. Kakak-kakak, makcik-makcik, abang-abang. Seronok nak datang. Kan? Tak tahulah rasa, USJ seronok. Tak boleh tinggal. Kecuali kalau ada program sungguh. Memang tak boleh datang. Ni saya datang tuan-tuan ni, tuan-tuan. Semata-mata tuan-tuan, daripada Penang tu. Walaupun semalam saya cakap salwa kata, Ustaz, kalau boleh sebelum esok, singgah dekat Shah Alam, Seksyen 7. Ada forum dengan Ustaz Don. Saya kata okeylah, sebab esok pada kuliah. Jadi semalam, adalah forum dengan Ustaz Don. Ni, habis kuliah ni, terus balik Penang tu. Semata-mata nak kuliah dengan tuan-tuan 1 jam lah. Tuan bayang tengok, kalau hampa tak main, hampa teruk dia, ram dia. Daripada Penang tu, ada satu ketika tuan-tuan saya bertolak ke 3 pagi. Semata-mata nak kuliah sejam di sini ni. Lepas kuliah terus balik. Lepas tu tuan-tuan tak sedia makan apa pun, aku balik macam tu lah. Tapi tak apa. Seronok tuan-tuan kan tuan-tuan. Ada orang komitmen. Dia bagi komitmen nak datang kuliah. Sebab apa tuan-tuan? Cinta. Rasa sayang. Saya kuliah di USJ ni tuan-tuan. Hanya satu kuliah aja di Selangor. Tak ada dah. Sini saja. Yang lain tu semua ceramah. Orang jemput pergi ceramah lah. Kalau tak jemput saya tak pergi. Tapi kuliah USJ ini saja. Tak ada dalam tempat lain. Di Penang satu saja di masjid saya. Di Kedah satu saja di Taman Selasih. Di Melaka ada satu, tapi kena batal lah. Dulu ada kuliah di masjid dekat dengan masjid Cina tu. Tapi dia orang batal tu, tak bagi kuliah.
Dulu di Terengganu ada satu masjid pengadang baru. Di Kelantan masjid dekat dengan Macang tu. Saya ambil satu-satu ya sebulan sekali tu. Di Kuantan, tuan-tuan. Di Raub. Tapi banyak dibatalkan, tuan-tuan. Akhirnya, apa yang berlaku? USJ satu lah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Bolehlah kuliah ni, kitab ni. Jadi untuk apa, tuan-tuan? Ni dia kata, aku nak penghuni akhirat, nak mati dah. Maka Ibnu Abbas berkata lagi, Assalamualaikum wahai Abu Hafsah. Abu Hafsah siapa? Isteri pada Nabi. Hafsah siapa? Hafsah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni sahabat Nabi. Bukan saja sahabat Nabi. Dia juga ialah bapa mertua Nabi SAW. Hafsah daripada Hafsah. Abu Hafsah. Mereka akan raikan para sahabat kawan-kawan dengan sebut anak. Disebut Abu Hafsah. Bapa kepada Sayyidatina Hafsah. Demi Allah, dahulu engkau masuk Islam dan keislamanmu itu menjadi penolong bagi agama Allah. Dia puji. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi ziarah orang yang sakit nak meninggal, puji dia. InsyaAllah abang, masa hidup abang, banyak buat kebajikan. Bagi dia tenang. Jangan pula cerita yang tak elok. Abang dulu sama orang kita, ikan nombor ekor kan. Jangan sebut benda tak elok, susah hati dia. Benda yang elok. Walaupun tak ada benda yang elok yang dia buat, sebut yang elok. Sebab dia nak pergi dia ni. Sebut yang elok sebagai doa. Sebagai doa. Dia kata apa? Kamu penolong bagi Allah, Rasulnya dan seluruh kaum mukminin. Dahulu engkau berhijrah dan kehijrahanmu itu merupakan kemenangan. Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia hijrah, dia announce. Siapa nak supaya anak dia tuan-tuan jadi yatim, isteri dia jadi balu, tunggu aku kat jalan ni. Ni Sayyidina Umar ni. Yang lain semua senyap-senyap. Sayyidina Umar dia berani, siapa pun tidak. Sebab tu Nabi tuan-tuan, dia berdoa. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, dia doa apa? Allahumma hdi ila Umarain. Ya Allah, berilah hidayah kepada dua Umar. Umarain. Umar yang pertama apa? Amru bin Hisham. Abu Jahal. Yang kedua apa? Umar Al-Khattab. Allah buka hidayah kepada Umar Al-Khattab. Ni dia hijrah ni buat pengumuman. Maksud dia berani lah. Berani macam mana? Umar ni hebat tak hebat? Dia lalu tuan-tuan, syaitan duduk depan, syaitan lari. Punya gurun kat Sayyidina Umar. Syaitan lari. Kita lalu nama Umar juga. Syaitan duduk tunggu bila Umar ni nak sampai. Lari tuan-tuan. Sebab apa? Gerun dengan Sayyidina Umar. Ketegasan dia tuan-tuan. Tapi walaupun tegas, nak cerita kat tuan-tuan, kakak-kakak, abang-abang, ibu dan ayah, Sayyidina Umar ni walaupun tegas, ni dia ada ni, lurah air mata. Dia sentiasa menangis. Ni lurah ni. Sampai nampak ni lurah air mata ni. Menangis dia waktu malam. Apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dia hisap diri dia dalam. Allah, menangis dia. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan engkau juga diberi amanah untuk memimpin manusia umat. Jadi khalifah. Dan kepimimpinanmu sebagai simbol keadilan. Sayyidina Umar memerintah suku dunia. Suku dunia tuan-tuan. Cukup adil. Sayyidina Umar ni dia memerintah. Sebab tu Abdullah bin Abbas dipuji. Umar bin Al-Khattab menangis mendengar perkataan Ibnu Abbas ini. Lalu berkata, menjauhlah dirimu. Dia halau Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jauh dia kata. Wahai Ibnu Abbas, sungguh aku sangat menginginkan keluar dari dunia saat ini juga. Sehingga tidak ada lagi hak maupun kewajipanku setelah itu. Dia kata aku nak mati dah. Tak mau fikirlah. Tak mau fikir tentang dunia ni. Tak mau dah. Dia kata aku nak pergi dah ni. Kemudian datang pula Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Abi Talib datang pula. Ali. Lalu berkata kepada Umar bin Al-Khattab. Ali juga bagi ucapan. Apa ucapan dia? Assalamualaikum wahai Abu Hafsah. Nampak? Abu Hafsah ialah bapa kepada Sayyidina Hafsah. Bagi salam dulu. Demi Allah, kata Sayyidina Ali. Dahulu aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda semasa hidupnya. Ni kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah mempertemukanmu, wahai Umar, dengan kedua sahabatmu itu, iaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Pernah tuan-tuan Nabi SAW masa hidup, dia sebut ni, aku akan bersama Abu Bakar Umar. Tuan-tuan tahu tak? Kenapa disebut macam tu? Sebab itulah tuan-tuan, rumah Sayyidatina Aisyah
dikebumikan 3 sahabat ini. Duduk. Ini Sayyidina Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Macam tu aja. Kepala Sayyidina Abu Bakar, belakang punggung Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, belakang punggung Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka macam tu. Sebab apa? Sebab dia sebut, aku akan bersama dan aku akan keluar bersama 3 sahabatku ini. Allahu Akbar. Akhirnya mereka dikebumi dalam kubur yang sama berdekatan. Kalau kita pergi ziarah Raudah, kita kena bagi salam kepada Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Bagi salam kepada mereka. Dan alhamdulillah tuan-tuan, mendengar kata-kata Ali, Umar pun menangis lagi. Menangis tuan-tuan. Lalu berkata kepada semua yang hadir di situ, aku titipkan kalian kepada Allah, aku serah. Aku berwasiat kepada kalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah dan dirikanlah salat dan dirikanlah salat. Tengok, Sayyidina Umar nak meninggal ni pesan lagi. Kan? Aku serah kamu kepada Allah, takwalah kepada Allah. Dan jangan lupa dia kata, jangan tinggal salat. Salat ni tiang agama. Ni ada orang hantar mesej kat saya. Suami saya ustaz, bila cakap suruh salat, dia tak nak salat. Bila tanya kenapa tak nak salat, dia kata salat buat apa, tak khusyuk. Kadang-kadang disebut, celakalah orang yang bersolat. Kan? Jadi buat apa solat dia kata? Sebab tak khusyuk. Tuan-tuan, kita bila kata kita sedap makan. Tuan-tuan makan tak? Kita makan. Makan baru kita tahu sedap tak sedap. Macam tak? Pegang. Sedap. Kalau kita tak solat, macam mana kita nak tahu khusyuk? Makan dulu. Baru tahu. Sedap. Kurang garam. Kurang lemak. Macam tu solat. Solat dulu. Lama-lama dia akan khusyuk. Nak tahu khusyuk, kita akan rasa sedap. Allahu Akbar. Dia akan rasa sedap. Bila tak buat, dia tak boleh duduk. Itu namanya solat. Jangan duduk, tak khusyuk. Tak khusyuk, tak mau buat solat. Tak boleh, kena buat. Buat, baru kita tahu. Dalam ibadat ni. Macam tu tuan-tuan, dirikan solat. Kata Sayyidina Umar, dirikan solat. Kemudian Umar didatangkan secawan air susu. Dibawa air susu. Sayyidina Ali bawa. Tengah kata Salman Al-Farisi, setengah kata Abdul Rahman bin Auf. Bawa setengah kata Hafsah. Dan diminum. Orang yang dalam keadaan nazak, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok dia duduk, tuan-tuan ambillah tuan-tuan di antara air zam-zam, letak, titipkan. Sebab, kalaulah tuan-tuan disediakan 7 lautan, tak hilang dahaganya saat itu. Sebab tu kita tolonglah ambil air zam-zam, letaklah. Tuan-tuan, usap basahkan. Nabi tuan-tuan dia ambil ni. Dia lap. Dia usap. Jadi kalau kita tengok orang yang nazak, dalam keadaan nazak tu, ambillah, letak ni. Kering ni tuan-tuan. Letakkan air zam-zam ke, air apa ke, letak. Nabi Sayyidina Umar, dia minta air susu, diberi minum. Namun air itu hanya lewat di kerongkongnya. Maksudnya masuk, apa berlaku? Dan kemudian terus keluar semula daripada lambung yang terkena tikam. Maksudnya bila dia minum tuan-tuan, masuk melalui kerongkong ni, keluar daripada ususnya yang telah bocor di tikam. Kan tikam 3 kali. Minum tu keluar melalui ususnya. Allahu Akbar. Itu yang berlaku. Ketika itu seorang pemuda menghampiri Umar untuk mengucapkan takziah. Pemuda ini mengenakan pakaian panjang sehingga menjulur ke tanah semasa berjalan. Lalu dia mengucapkan salam kepada Umar dan mencium kepalanya. Sebab tu kita kalau ziarah orang, bagi salam, doa, kemudian kalau boleh ciumlah. Kalau sesama jenis dengan kita. Ataupun yang tak batal wuduk. Yang mahram kita lah. Bukan muhrim, mahram. Muhrim orang pakai ihram. Disebut muhrim, mahram kita. Maksudnya kita cium dahi dia. Ucap selamat tinggal. Maksudnya ni cara ziarah. Mencium kepalanya pemuda ni. Dia berkata, kami semua dengan rela melepas kepergianmu, wahai Amirul Mukminin. Semoga Allah membahagiakan dirimu. Dia ucap ni tu. Selamat tinggallah ya Amirul Mukminin. Semoga bahagia. Umar berkata pada dia. Kata kat pemuda ni. Wahai anak saudaraku. Rupanya anak saudara kepada Sayyidina Umar. Tolonglah engkau angkat pakaianmu itu. Dan engkau pendekkan sehingga tidak lagi menjulur ke tanah. Rupanya tuan-tuan Sayyidina pemuda ni pakai baju, jubah agak labuh. Jadi cara sunnah Nabi tuan-tuan, pakai mesti orang lelaki ni atas buku lali.
Kalau lebih sangat, takut dia datang, riak. Rasa angkuh, sombong macam tu. Dia kata apa? Tolong, dia kata, pendekkan, tidak lagi menjulur ke tanah. Sebab dengan begitu engkau lebih bertakwa kepada Allah dengan pakaianmu lebih suci. Maksudnya dia tak heret pakaian tu kena najis. Sebab tu itu kaedah pakai. Kalau tuan-tuan baca dalam Sama'il Muhammadiyah, jubah Nabi, tuan-tuan, yang Nabi suka jubah warna apa? Warna merah. Ni yang aku pakai ni. Warna merah. Yang kedua warna apa? Warna hijau. Nabi tak suka pakai warna hitam. Putih jangan-jangan Nabi pakai. Nabi suka pakai warna merah. Tuan-tuan baca dalam Sama'il Muhammadiyah. Warna merah. Kita kalau pakai warna merah, mangah, merahnya mangah. Kan? Tapi Nabi SAW, kakak jangan pakai yang merah-merah pula. Pakai bling-bling. Tak. Orang lelaki. Tuan-tuan, Nabi SAW suka pakai merah dan hijau. Itu namanya perpaduan ummah. Dan lagi tuan-tuan. 15,000 majoriti tu. Aduh. Tak nak sambung lah. Okey, temu. Pemuda itu menjawab, baiklah wahai Amirul Mukminin. Dia ucap terima kasih tuan-tuan. Orang tegur dia. Semoga Allah membalas jasa-jasa kebaikanmu selama ini kepada Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang sebaik-baiknya. Nampak dia doa. Doa yang baik kepada sahabat yang dalam keadaan nazak ni. Umar menjawab lagi. Bukan begitu. Semoga Allah membalas jasa-jasa Islam kepadaku selama ini dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dia pusing balik, tuan-tuan. Tidak lama setelah itu Umar pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tuan-tuan, ni nak mati pun nasihat orang lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini orang yang soleh. Ini kita cerita tajuk kita ni, cerita tajuk orang yang soleh meninggal. Sebelum tu ialah orang yang soleh, orang yang tidak beriman kepada Allah meninggal. Ini orang yang soleh. Sambung lagi. Pada suatu pagi, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini ialah seorang sahabat Nabi yang dihantar ke Yaman untuk berdakwah. Muaz bin Jabal berasa bahawa ajalnya telah dekat. Dia disebut gubernur di Yaman. Dia berkata, tengok, orang yang soleh ni, dia tahu macam mana saat kematian dia. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari pagi-pagi hari yang membawa kepada neraka. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa aku tidak mencintai hidup hanya untuk menanam tanam-tanaman. Bukan pula untuk mengalirkan sungai-sungai dan bukan pula untuk membangun gedung-gedung dan istana. Tetapi demi Allah aku mencintai kerana 3 perkara. Ini kata Muaz bin Jabal di saat nak mati ni. Dia kata apa? Tak ada dah, aku ni dunia tak mau dah. Nak buang dah. Apa yang dia sebut?